Halo semua. Hai, kita bertemu sekali lagi dan masih lagi berterima kasih pada Tuhan ke atas segala berkat dan yang diberikan supaya kita masih lagi hidup, ada nafas. Jadi biar kita mula dengan doa. Ya Tuhan kami di syurga, terima kasih atas kasih dan karuniamu dalam hidup kami seharian. Kami dapat merasai segala perlindungan dan berkat kasih kamu. Ya Tuhan, pakailah anak-Mu hari ini untuk berkongsi segala yang kamu mahu saya kongsikan. Pakailah lidah saya yang ini untuk supaya bercakap segalanya untuk kemuliaan Tuhan. Atas nama Yesus kami berdoa. Amin. Okey. Sebelum ini kalau kamu masih ingat saya pernah bincangkan pasal apa yang pasti, kematian dan kebangkitan semula. Jadi kita sudah juga bangkitkan dengan kehidupan kekal selepas mati. Jadi saya yakin semua orang pasti akan pilih ke syurga. Betul tak? Sekarang ini, kalau kamu sudah tahu apa pilihan kita, maka kita harus mula hidup ke arah tersebut. Saya bagilah 3 situasi ya. Okey, dalam situasi pertama. Jadi kalau dalam situasi pertama saya bagi namanya Mr. One. Okey, sebab situasi pertama Mr. One. Jadi Mr. One hidupnya sudah sampai ke penghujung jalan. Okey, apabila jalan-jalan sudah sampai penghujung jalan. Jadi apabila dia sampai di tebing sebelah sini ya, sebelah dia. Jadi dia nampak tebing di sebelah sana. Ada sebuah pintu. Pintu itu terbuka dengan luas sekali. Jalan menuju ke pintu itu juga bagus dan senang dicari. Kamu cari sikit, dah nampak dari situ. Tapi dari pintu itu Mr. One nampak di dalamnya macam satu gua. Gelap gelita, tiada bunyi dan tak nampak sebarang benda pun. Nampaknya seperti tiada kehidupan. Dan gelapnya sampai kalau kamu masukkan tangan pun kamu tak nampak jari dia. Okey. Jadi sungguh pun dia dah sampai ke penghujung tebingnya itu. Apakah perasaan Mr. One? Kamu rasa dia mau melintas ataupun dia tak berani sangat? Okey. Situasi nombor 2. Jadi kalau situasi nombor 2 saya pakai Mr. Two. Okey. Jadi Mr. Two juga sampai ke penghujung jalan. Apabila dia sampai di tebing, dia nampak tebing di sebelah sana juga ada sebuah pintu. Okey, pintu ini sama juga terbuka luas sekali. Jalan untuk ke pintu besar ni lagilah senang dicari. Sebab dia besar. Okey. Dari sana dah nampak situ pun. Okey. Nampak dia besar. Dan selesa. Sampai kamu boleh nak tunggang basikal boleh. Siap sekali kamu nak bawa kereta masuk dalam pun boleh. Okey. Tapi apabila dia nampak tu, dia nampak pula dalam pintu tu ternampak macam ada api yang marak terbakar. Okey. Terbakar dan ada bau busuk yang menusuk hidung dia, lubang hidung. Sampai tak boleh tahan. Lepas tu dia dengar ada suara orang menjerit kesakitan dari dalamnya. Tolong. Dia juga nampak macam ada orang ada ramai orang yang dia macam cuba nak keluar dari tempat tu. Tapi macam tak dapat. Ada sesuatu yang menarik mereka ataupun cuba nak tak bagi dia keluar. Jadi kalaulah Mr. Two dalam keadaan itu, sungguh pun jalan yang menuju ke pintu itu besar, ya, nampak lancar. Kamu rasa dia berani tak masuk, nak pergi ke tempat tu? Kamu rasa? Dalam situasi nombor 3, okey. Jadi situasi nombor 3 mestilah Mr. Three. Okey. Mr. Three juga sama, dia jalan sampai penghujung jalan dia. Jadi apabila dia sampai di tebing, dia nampak di tebing itu ada sebuah pintu. Samalah. Pintu itu juga buka luas sekali. Tapi nak cari jalan ke pintu ni susah sikit.
Kenapa? Sebab jalan ni jarang orang pakai. Orang tak banyak. Jadi dia dah ada banyak rumput-rumput macam lalang, dah tinggi sikit. Lepas tu jalannya ada batu-batu, tak rata. Ada berlubang, ada air sikit jalan tu. Dan lagi tu jalan dia, kalau tepi dia tu nampak macam curam, lurah, bahaya. Dan jalan ni pula kecil. Cukup satu orang je untuk melintas. Jadi tetapi Mr. Tree ni, dia nampak dari pintu tu, pintu dia sebab dia buka, dia nampak dari pintu tu ada sebuah rumah yang sangat besar, sangat cantik. Di dalamnya diadakan jamuan. Ada muzik, ada nyanyian. Dan orang di dalam tu, yang dalam rumah tu semuanya bergelak ketawa dengan gembira. Dan dia nampak pula orang lambai dia. Hey, marilah join kita. Okay, sertai kita. Jadi, kalau Mr. Tree ni nampak tu, apa perasaannya? Jadi, dari 3 situasi yang saya katakan tadi, sebenarnya apakah idea di dalamnya? Okay. Dalam 3 situasi tersebut, kalaulah kamu ini, kita semua yang memilih jalannya, mana satu yang kamu akan pilih? Apabila kita sudah tahu tempat tujuan yang kita mahu pergi, kita dapat membuat keputusan yang tepat. Jadi kita tidak lagi takut dan ragu untuk membuat hala tuju dalam hidup kita. Seringkali kita takut sebab kita tidak tahu dan kita tidak nampak apa yang ada di sebelah sana. Sebab kita tak nampak dan tak ada petunjuk. Orang tak bagi tahu lagi. Kan? Sekarang ini, kalau kita dalam situasi tiga-tiga itu, Mr. 1, Mr. 2, Mr. 3 itu, okay? Kita sudah nampak apa yang terbentang di depan kita nanti. Tujuan kita, tempat tuju kita, apakah keadaannya. Okay? Sudah kita nampak. Seperti Mr. 3 tu, dia nampak tempat dia bagus. Jadi dia cepat-cepat buat keputusan. Katanya, saya mau pergi ke tempat itu. Jadi tak kira lah jalan itu sempit, berumput, berbatu, ada air, lopak air, kan? Tapi dia buat keputusan, matlamatnya, fokusnya untuk ke sana. Jadi perjalanan itu tidak lagi tertumpu pada faktor kesukaran ataupun proses perjalanannya, tetapi fokusnya itu sekarang adalah menjadi tempat yang dia mau sampai itu. Faham? Oleh itu, sama juga dengan kita. Dengan erti kata lain, kalaulah kita tahu selepas mati, seperti Mr. 3 itu, ya, kita dah tahu di hadapan kita adalah syurga yang indah, kita tidak lagi akan takut menghadapi kematian. Malahan, kita seperti mau cepat-cepat melepasi kematian untuk sampai ke syurga. Betul tak? Jadi sekalian, sebelum ini kalau kamu tidak tahu apa yang akan terjadi selepas kita mati, ya, seperti keadaan Mr. 1, diingatkan kalau mati itu, selepas mati itu semuanya hanya gelap gelita, semuanya habis begitu saja, ataupun dia akan berada di satu tempat yang sunyi, kosong, dan tiada benda lain lagi. Sudah pasti dia takut untuk menghadapi kematian. Ataupun seperti Mr. 2, kalau dia tahu nanti destinasi yang terakhirnya adalah neraka, dia juga pasti takut menghadapi kematian, sebab dia dah tahu selepas mati nanti penderitaan, penyiksaan akan menanti dia di sana. Sebab itulah bezanya dengan orang Kristian ini. Apabila di upacara pengebumian atau di malam peringatan orang yang meninggal dunia itu, kalau kamu pernah pergi, ya,
Upacara itu bukanlah hanya setakat sedih pilu, tetapi mereka bernyanyi dan memuji Tuhan. Kenapa begitu? Ini kerana mereka tahu ada harapan baru selepas kematian ini. Harapan itu yang kita nanti-nantikan sebelum ini, iaitu melangkah ke alam baru, ke alam syurga. Jadi untuk setakat ini, kita sudah tahu tentang hidup kekal, kebangkitan semula, adanya syurga, adanya neraka, dan kita sudah tahu akan pilihan kita kan. Sekarang saya rasa kamu sudah ada pilihan. Mari kita fikirkan macam mana kita hendak pergi ke tujuan kita. Kalau kita sudah ada tahu tempatnya bagus, tetapi kalau kita tidak tahu jalan nak perginya pun tak guna kan. Jadi kita sudah ada pilihan kita, dan kita sekarang ini mau pergi ke tempat itu. Jadi bayangkan begini, ada satu tempat di gunung, dikabarkannya sungguh cantik, sungguh indah dan bagus, nyaman sekali. Kata orang cantiknya seperti syurga. Okey, jadi kita panggil tempat ni syurga. Okey, jadi balik pada orang Mr. Tree itu tadi, sebab dia nak pilih ke syurga kan. Okey, jadi kalau dia nak pilih syurga, kita pakai Mr. Tree. Jadi Mr. Tree ni dia nak cari tempat jalan ke syurga. Jadi dia bertanya pada orang. Dia jumpa orang yang pertama. Dia bertanya, Encik, saya mau cari jalan ke syurga. You boleh bawa saya pergi ke? Jadi orang tu berjawab lah, oh, syurga tu saya pernah dengar, tapi saya tak pernah lihat. Betul-betul macam mana pun saya tak tahu lagi. Tapi rasanya ada di sana kot. Orang kata di sana, saya tak tahulah. Tapi kalau you nak pergi, nak saya bawa, saya boleh juga. Saya boleh cuba-cuba. Jadi mudah-mudahan sampailah kan nanti. Jadi kamu nak ikut? Saya boleh bawa kan? Jadi Mr. Tree ni pun fikirlah, aduh, nak ikut ke dia ni? Tak tahulah Jadi dia pun tanyalah orang kedua. Orang kedua ni dia pun tanyalah soalan yang sama. Dia kata, saya nak pergi syurga. Boleh tak kamu bawa saya pergi? Orang kedua ni pula dia jawab macam ni. Oh, syurga tu saya memang pernah dengar. Tapi saya tak pasti lagi macam mana ke sana. Tapi saya sebenarnya ada tahu satu tempat lah. Tapi saya tak pasti lagi tempat tu. Tapi kata orang lebih kurang sama dengan syurga tu. Lebih kurang macam mana saya pun tak tahu lagi. Tapi katanya lebih kurang lah. Boleh lah kalau kamu tak indah sangat kan, kita boleh cuba. Orang kata tak jauh juga, tapi kamu nak pergi boleh je, dekat-dekat sini. Kamu nak cuba kan? Nak cuba, saya bawa. So ini yang Mr. Tree ni pun ingat, macam dia tahu, tapi katanya macam bukannya betul. Tak apalah. Dia pun tanya orang nombor 3. Jadi orang nombor 3 yang dia tanya ni, Encik, saya nak pergi syurga ni, kamu boleh bawa ke? Orang ketiga ni pun dia menjawab sambil gelak-gelak minum-minum itu. Okey. Dia bagi tahu Mr. Tree, oh, syurga tu saya pernah dengar. Saya pernah dengar tu, dah banyak orang kata. Tapi dengar kabarnya jalan tu susah. Tempatnya jauh pula, betul? Tapi kalau kamu betul nak pergi, saya ada lagi banyak jenis syurga yang kamu boleh try tu. Nak tak? Kamu nak cuba? Saya boleh bawa kamu pergi syurga duit, syurga minum-minum arak-arak sikit, lepas tu syurga perempuan, syurga jawatan tinggi, dan macam-macam lah. Ya. Sebab syurga macam ni senang kita cari. Tapi kalau kamu nak tinggal lama kat situ, saya tak tahu boleh ke tak lah. Sebab kadang-kadang syurga ni tak lama. Tapi untuk saya ni, kalau tak lama, saya tukar lah nanti. Tukar-tukar. Tapi last saya tak tahulah macam mana. Kamu nak ikut? Nak ikut, saya bawa. Saya boleh bawa kamu pergi.
Jadi Mr. Tree ni pun terasa, dengar macam best juga tempat ni kan. Senang pula nak pergi. Cuma dia kata macam tak lama pula. Padahal dia nak pergi ke syurga yang kekal selama-lamanya. So ni hatinya pun gonjang lah sikit, nak goyang sikit. Nak ikut dia ni ke? Nampak dia happy je minum-minum tu kan. Jadi dia pun rasa tak apalah, I jumpa lagi, tanya lagi seorang. Jadi pun dia tanya lagi dengan seorang lain. Dia kata, cik, saya ni nak pergi syurga lah. Saya cari-cari jalannya, belum jumpa lagi. Kamu boleh bawa saya pergi syurga ke? Jadi orang yang ni dia kata, syurga tu. Syurga saya boleh bawa kamu pergi syurga. Saya tahu jalannya. Jalannya memang agak jauh, agak susah. Tetapi selagi kamu percayakan saya, ikut sahaja saya akan bawa kamu pergi syurga. Jadi Mr. Tree ni pun, orang ni macam betul ni, dia katanya dia tahu. Kalau dia memang tahu boleh lah kan. Tapi dia pun rasa, ada tipu ke tak ni? Dia bertanyalah balik pada orang tu, kamu sendiri ni pernah pergi ke syurga ke belum? Jadi orang tu pun jawab, sudah pasti saya pernah. Saya sendiri ni datang dari syurga. Jadi saya pasti tahu jalan dari syurga ke sini dan jalannya untuk balik ke syurga nanti. Dia juga menunjukkan satu kunci kepada Mr. Tree ni. Nah, ini kunci dia. Kunci ini yang boleh buka pintu syurga. Jadi asalkan kamu percayakan saya, ikut saya pasti bawa kamu ke syurga. Kalaulah kita pada situasi Mr. Tree ini sekarang, apakah pilihan kamu? Siapa yang kamu ikut? Saya rasa sudah pasti kita akan ikut orang yang terakhir itu. Kerana orang yang terakhir itu ialah orang yang pernah ke syurga. Dan dia juga datang dari syurga. Malahan dia dah tunjukkan satu kunci yang ada di tangannya itu. Kan? Jadi ini bukanlah satu andaian saja ataupun cerita semata-mata. Memang ini satu cerita, tapi apa yang maksud yang saya ingin bawakan di sini ialah Yesus Tuhan Yesus datang dari syurga ke bumi. Dia mati dan hidup kembali. Tapak tangannya itu yang disalib juga menunjukkan bukti bahawa dia sudah menaklukkan kematian dan dia juga bangkit semula dan boleh bawa kita balik ke syurga. Oleh itu, satu-satunya cara dan satu-satunya orang yang boleh bawa kita kembali ke syurga ialah percaya pada Yesus Kristus dan ikuti ajarannya. Itu sahaja. Jadi, bukan ini yang saya katakan. Dalam Alkitab sudah ada banyak ayat dan memberitahu kita Tuhan Yesus adalah satu-satunya cara ke syurga. Jadi di sini biar saya bacakan beberapa agar untuk pengetahuan semua ya. Yang nombor 1 saya ambil dari Yohanes bab 14 ayat 6. Yesus menjawab, "Akulah jalan untuk mengenal Allah dan untuk mendapat hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku." Dia sudah terus terang mengatakan dialah jalan dan dialah satu-satunya yang dapat membawa. Jadi tiada orang yang akan sampai ke syurga, ke Bapa kecuali melaluinya. Ini sudah diberitahu. Yang nombor 2 saya ambil dari Kisah Rasul bab 4 ayat 12 berkata, hanya melalui Yesus orang diselamatkan. Kerana di seluruh dunia tiada orang lain yang dapat mendapat kekuasaan daripada Allah untuk menyelamatkan kita. Jadi ini juga telah menjelaskan bahawa Tuhan Yesus adalah satu-satu yang mendapat kunci
kekuasaan dari Tuhan Allah kita untuk menyelamatkan manusia. Jadi selain daripada Yesus, tiada lagi cara lain. Jadi kita tidak perlu lagi mencari cara lain. Dan di sini sudah siap diberitahu itu adalah salah satu-satu caranya. Jadi kenapa dia berbuat demikian? Ya, dari buku Yohanes bab 3 ayat 16 berkata, Allah sangat mengasihi orang di dunia sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, iaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya pada anak itu tidak binasa, malah beroleh hidup sejati dan kekal. Jadi disebabkan Allah begitu sayangkan kepada kita, dia mengutuskan anaknya yang tunggal itu, supaya kalau setiap orang yang percaya pada dia, ikut pada dia, dia akan memperolehi hidupan yang kekal. Okay? Yang last saya petikkan dari buku Yohanes juga, bab 17 ayat 3. Jika orang mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang sudah engkau utus, maka mereka mendapat hidup sejati dan kekal. Maka di sini berkatakan Yesus, kita perlu percaya pada Yesus dan juga pada Tuhan Allah, kerana Allah mengutuskan Yesus kepada kita dan kita akan mendapat hidup sejati dan kekal melalui Yesus. Jadi di sini segalanya sekarang sudah menjadi terang-terang, ya. Kita sudah tahu ada syurga, ada neraka yang kekal selamanya. Kita juga tahu bagaimana rupanya syurga dan neraka. Kita juga tahu jalan ke neraka itu senang dijumpai. Ya. Jalan ke syurga itu kecil dan sempit, sukar dijumpa. Dan yang penting sekali ialah kita tahu siapa yang boleh membawa kita ke syurga. Betul tak? Tiada lain selain daripada Yesus Kristus sahaja. Jadi kepada saudara-saudariku yang sudah tahu hal-hal ini, saya sarankan semua ikutlah Yesus dan percayalah kepadanya, kerana dia pasti bawa kamu ke syurga, kerana dia sendiri datang dari sana. Dan kepada sahabat-sahabatku yang masih belum lagi percaya dan ikuti Yesus, marilah, apa lagi yang kamu tunggu? Buat keputusan dengan segera. Keputusan yang tepat. Kerana sekarang kamu sudah pilih, sekarang kamu sudah tahu, dan kamu ada peluang untuk pilih nak ke syurga. Kamu ada peluang untuk memilih jalan yang menuju ke syurga, dan kamu juga masih ada peluang untuk memilih nak ikut orang yang betul untuk bawa kamu ke syurga. Ingat, jangan ikut orang yang tak tahu. Jangan ikut orang yang bawa kamu ke bayangan syurga. Yang syurganya dikatakan macam tetapi bukan. Jangan kamu terikut orang yang memberi keseronokan yang sementara dan kamu ingatkan itu adalah syurga. Hanya seorang, iaitu Yesus Kristus, dengan ajarannya yang boleh membawa kita ke sana. Jadi buatlah pilihan hari ini. Ini adalah satu perkara yang serius, ya. Jadi kita tidak boleh buat keputusan dengan cincai-cincai saja, ya. Kita kena cari yang benar-benar 100% pasti, sure, confirm, yang boleh bawa kita ke syurga. Itu saja yang kita buat. Kita tak boleh kata kita ikut suatu ajaran yang hanya kata harap-harap ataupun mudah-mudahan, semoga, agak boleh, tengok takdir lah nanti, ya. Tidak, kita tak boleh buat macam tu, sebab kita tidak boleh mempermainkan kehidupan roh kita yang kekal nanti, dan kita terlepas peluangnya dan kita masuk ke neraka. Kita tidak dapat tanggung keadaan di dalam neraka. Itu kita sudah pasti. Kamu pun tahu, saya pun tahu.
Oleh itu, kepastian itu pasti. Kebangkitan itu juga pasti. Syurga adalah benar, neraka juga adalah benar. Dan paling penting hari ini, kita tahu Yesus Kristus adalah satu-satu caranya yang boleh membawa kita ke syurga. Jadi, pilihlah jalan yang betul. Jadi, untuk itu, kita habiskan dengan doa ya. Terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih atas perkongsian hari ini. Terima kasih kerana memilih kami hari ini untuk mendengar serta berkongsi berita-berita ini. Ya Tuhan, pakailah kami dalam hidup kami agar kami lebih tahu mendalam mengenai ilmu. Ya Tuhan, hari ini bantulah kami untuk membuat keputusan untuk mengikutimu. Biarlah kami dapat mengenalimu dengan lebih mendalam lagi. Ya Tuhan, saya ingin menjemput kamu dan menerima kamu sebagai Tuhanku, dan saya ingin memberikan seluruh hidupku kepadamu. Tuhan, terimalah doa kami dan penyembahan kami. Atas nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, itu saja untuk hari ini. Jadi kalau kamu ada ingin tahu lebih banyak lagi, seperti yang saya katakan sebelum ini, masuk ke Facebook Permai Chinese Methodist Church, ataupun pergi subscribe, pergi lihat YouTube channel kami, dan ataupun email dekat kita, ataupun kamu cuba dapatkan nombor telefon dari Facebook ataupun dari Google, telefon kami untuk maklumat yang lebih lanjut kalau kamu nak. Sekian, terima kasih. Bye.